Okey. So, yang ini adalah soalan pertama. Okey, salah satu contoh lah. Okey, kita baca dulu. Dia kata Kamil bought a plot of land for 80,000. After the land is purchased, the value appreciates 3.5% every year. Find the minimum number of years. Okey, dia nak years lah. For the value of the land to exceed 150,000. Okey, pada tahun pertama harga tanah itu 80,000. Okey, so kita faham yang setiap tahun kenaikannya adalah 3.5% daripada harga asal. So harga asal kita adalah 80,000. So pada tahun kedua dia naik sebanyak 3.5%. So maknanya 80,000 kali 3.5%. So per 100, so kita akan dapat nilai yang baru. So tapi nilai ini adalah nilai tambahan baru yang perlu ditambahkan balik dengan 80,000. Okey. So daripada sini kita boleh faham yang, ingat lagi waktu form 3 awak berkenaan dengan interest, mathematics consumer, 80,000 ni adalah asal dia 100%. Okey, 100%. Bila mana ada kenaikan setiap tahun, maka kita tambah dengan 3.5%. So, kita nak tahu harga baru itu, kita perlu tahu berapa daripada harga asal dia 80,000 itu, berapa harga dia selepas kenaikan 103.5%. Ni daripada 100% tambah dengan 3.5%, kita faham yang dia akan naik. Okey, dia akan naik. So kita nak tahu daripada 80,000 itu, so apa nilai baru pada tahun berikutnya bila dikalikan dengan 103.5%. So daripada konteks sini, and then dia berganda lah, maksudnya tahun ketiga darab lagi 103.5%. Tahun keempat darab lagi 103.5%. So bila mana let's say lah kita darab dengan nombor yang sama kan, darab 103.5 darab 103.5, contohlah kalau 3 tahun ni. So kalau 103.5 darab 103.5 darab 103.5, dia akan jadi 103.5 kuasa 3. So nampak tak? Kita dah melibatkan indexes. So sekarang ni kita tahu tak berapa tahun? Kita tak tahu berapa tahun. So 3 ini kita gantikan dengan unknown. Okey, huruf apa-apa huruf lah. Nak huruf N pun boleh, nak huruf X pun boleh, nak huruf T pun boleh. Kalau tahun lah, tahun pakailah T. Okey, so kita faham dia punya masalah dia dulu, dan barulah kita keluarkan equation dia, mathematical equation. Sebab daripada ayat bahasa Inggeris ataupun ayat bahasa Melayu, kita nak selesaikannya dalam ayat matematik. Okey. Baik. So kita faham yang 80,000 didarabkan dengan 103.5% berkuasa T tahun, kan? Kita tak tahu berapa tahun, tapi di mana dia punya nilai baru dia itu exceed maksudnya apa? Exceed, melebihi. So dalam konteks ini kita akan melibatkan inequalities. So exceed maknanya ni lah, larger than ataupun bigger than 150,000. So daripada ayat bahasa Inggeris, ayat bahasa Melayu itu kita tukarkan dalam bentuk ayat matematik. Inilah ayat matematik kita. So kita nak tahu minimum number of the years. Okey, so 80,000 darab dengan 103.5% yang berkuasa T ataupun berkuasa tahun, bilangan tahun, dan nilai itu mesti melebihi 150,000. Okey, so kita ni lah, kita rearrange macam biasa. So 80,000 ni adalah hasil darab dengan 103.5%. So darab bila pindah boleh jadi bahagi. So dia akan jadi
103.5 T, okey, lebih besar daripada 150 bahagi dengan 80,000. Okey, kemudian awak tekanlah kalkulator, awak tekan kalkulator. 150,000 bahagi dengan 80,000, awak akan dapat 1.875. Okey, 1.875. Oh, ni ada peratus, sorry. Okey. Baik. So sekarang ni peratus kita tahu dia adalah bahagi 100. Okey, so 103.5 bahagi 100, kita akan dapat 1.035. Kuasa T lebih besar daripada 1.875. Okey, daripada 103.5% itu saya convert dalam bentuk desimal ataupun saya hilangkan peratus. So kita faham yang peratus itu bahagi dengan 100. So 103.5 saya bahagi dengan 100, saya akan dapat 1.035 kuasa T. Okay, here comes the new knowledge untuk awak macam mana nak dapatkan T itu. So ya, kita still dalam subjek indices, surd dengan log. So macam mana kita nak bawakan T ni menjadi nombor bulat ataupun nombor integer, dia bukan kuasa. Boleh tak kalau kita pakai surd? Kalau kita pakai surd, let's say kita ambil kuasa, punca kuasa both sides. So kita still tak boleh nak jadikan T itu jadikan nombor bulat ataupun integer. Okay, so tak boleh lah. So maknanya surd ataupun root tak boleh pakai. Dan indices, T itu dah memang indices dah, ada memang power. So apa yang tinggal? Log. So kita bagi tahulah kita kena log both sides sebab kita mewujudkan benda yang baru. So bila kita mewujudkan benda yang baru di sebelah kiri, di sebelah kanan pun akan diwujudkan benda yang sama. So kita akan log kita ambil log base asal, log base common, iaitu base 10. So log 1.035 power T base 10 larger than log 1.875. Okay, so bila mana log nombor yang ada kuasa, maka kuasa ini boleh bawa ke depan. So kita akan dapat T darab dengan log 1.035 lebih besar daripada log 1.875. So daripada belah kiri kita tahulah yang T adalah hasil darab dengan log 1.305. So bila hasil darab, maka log 1.035 boleh dipindahkan. So darab lawan dia bahagi. Okey, sebelum tu kita kena check dulu log 1.035 dia punya nilai dia positif ke negatif. So awak tekan lah. So log 1.035, okay, awak akan dapat 0.01494. So kita ambil lah 4 decimal, 4 significant figure. Okay, 4 significant figure. So 0.01494. Baik, nilai dia positif. Okay, masa bila kita log sesuatu nombor, nilai dia negatif. Yang ni saya bagi tahu siap-siap lah. Nilai log itu akan negatif bila mana nilai integer itu bukan kurang di antara 0 hingga 1, dan di mana 0 dan 1 tak termasuk. Cuba awak tekan log 0.1. Log 0.1, okey, calculator, awak akan dapat negatif 1. Okey, log 0.9 nak menghampiri 1 kan. Log 0.9 awak akan dapat negatif 0.04576. 4 significant figures. So bila mana dia di antara 0 dan 1, nilai log itu adalah negatif. Sebab apa kita kena kenal pasti dulu? Sebab kita dalam konteks inequalities kan, apa jadi kalau sebelah kiri ni negatif. So bila dipindahkan, apa jadi pada sign dia? So sign dia akan berubah arah kan, dia akan berubah arah bila melibatkan darab ataupun bahagi. So since log 1.035 is a positive number, so we don't need to change the sign of inequalities. So T
lebih besar daripada log 1.875 bahagi dengan log 1.035. Okay, so dekat sini kalau awak nak tekan calculator, make sure buat cara ni. Awak buka kurungan dulu. Okay, buka kurungan log 1.875, tutup kurungan, bahagi, buka kurungan log 1.035, tutup kurungan. So tekanlah sama dengan. Okay, so kita akan dapat sama-sama lah nilai yang sama, iaitu 18.27 for significant figures. Okay, so kita akan dapat T lebih besar daripada 18.27. So sekarang ni soalan ni dia kata nak minimum tahun. So minimum tahun yang membuatkan nilai tanah itu melebihi 150,000. So nilai tahun, bukan nilai tahun, bilangan tahun itu perlu melebihi tahun yang ke-18.27. Tapi dalam konteks tahun, kita tak ada pun tahun yang 1.5 tahun kan, 1.7 tahun. Kebiasaannya kita bagi cukup setahun, baru ada kenaikan. Tahun kedua cukup, baru ada kenaikan. So maknanya dalam konteks ini dia kata bilangan tahun itu mesti melebihi tahun yang ke-18. So bilangan tahun yang membuatkan nilai harga tanah itu melebihi 150,000 adalah T sama dengan tahun yang ke, bukan tahun yang ke, selama 19 tahun ataupun tahun yang ke-19. So itulah jawapan dia. Okay, sebab dia nak tahu pada tahun keberapa yang membuatkan nilai tanah itu melebihi 150,000. So daripada konteks ini kita faham yang dia kena tahun selepas tahun yang ke-18. So selepas tahun yang ke-18, tahun yang ke-19. Itulah jawapan dia. Okay, so yang inilah benda yang awak kena tahu daripada lower form awak, Okay, di mana kalau naik, kalau meningkat, so awak perlu tambahkan dengan 100. So dia akan jadi 103.5%. Tapi kalau dia kata menurun, awak perlu tolakkan dengan 100. Maksudnya 100 tolak dengan 3.5. Okay, ada soalan setakat ni? Okey, terima kasih. Okey Baik, kita teruskan soalan 2. Okey, soalan 2. Johan bought a motorcycle for 6,000. After the motorcycle is purchased, the value depreciates. Maksudnya berkurang ataupun susut 8% every year. Find the minimum of years for the value of the motorcycle less than. Ni dia punya clue dia, less than. Okey, so kita tahu yang dia susut. So maknanya 100% harga asal ditolakkan dengan 8%, maka dia berkurang sebanyak 92% daripada harga asal. Okey, dan setiap tahun dia akan berkurang sebanyak 92% daripada harga pada tahun itu. Okey, so 92% kalau kita convert dalam decimal point ataupun decimal number, dia akan jadi 0.92. Okey, so kita inilah kita expresskan dah dalam mathematical statement. So kita akan bagi tahu 6,000 didarabkan dengan 0.92 berkuasa T, kan, sebab dia kan setiap tahun dia akan didarabkan dengan 92%. So pada harga pada tahun itu 92% daripada harga itu, berapa pengurangan dia? So tahun ketiga 92% daripada harga pada tahun ketiga itu, berapa pengurangan dia? Macam itulah. So sebabkan kita menggunakan interest yang sama, okey, faedah yang sama, so sebab itu dia akan jadi berkuasa. So 6,000 didarabkan dengan 0.92 berkuasa T less than, so less than 450. Okey, so 6,000 adalah hasil darab dengan 0.92 berkuasa T. So kita pindahkan darab lawan dia, bahagi.
So 0.92 power of t less than 450 divided by 6000. Okey, so akan dapat 450 per 6000. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat 0.075, 0.075. Baik, so bila mana kita nak memindahkan power t itu menjadi nombor integer, bukan indexes, so apa yang kita boleh buat, kita pakai log. So bila kita nak mewujudkan log, kiri kanan benda yang sama diwujudkan. So kita akan log both sides. So log 0.92 kuasa t less than log 0.075, and then kita bawa t ke depan. Okay, by applying law of log, bila mana dalam log itu ada indexes, so the power itu can bring to the front. Okay, so kita akan dapat t darab dengan log 0.92 less than log 0.075. Okay, and then next step, kita kena check log. Sebelum kita nak pindahkan log 0.92 to the other side, kita kena check dululah nilai dia negatif ke positif. So kita tengok 0.92. So 0.92 dia berada di antara 0 dan 1. So kita apply law of log, di mana kalau dalam log itu ada integer yang berkuasa, so kuasa itu boleh bawa ke depan, dia akan darab dengan log itu. Okay, so dekat sini t darab log 0.92 less than log 0.075. Baik, so daripada sini kita kena check dulu bila kita nak pindahkan log 0.92 ni. So 0.92 dia berada di antara 0 dan 1. So bila dia berada di antara 0 dan 1, bermaksud dia nilai dia adalah nilai yang negatif. So kita fahamlah, nanti kalau kita nak pindahkan log 0.92 ini pindah di sebelah kanan, sebabkan dia nilai negatif. So nilai negatif bila dipindahkan dengan darab ataupun bahagi, sign akan berubah. Okay, so kita kena alert lah kat situ. So kita akan dapat t greater than, sebab kita nak ubahkan log 0.92. Log 0.92 tu nilai negatif. So bila kita pindahkan dengan hasil bahagi, so sign kena ubah daripada less than jadi greater than. So log 0.075 over log 0.92. So awak tekan kalkulator. Okay, log 0.075 bahagi dengan log 0.92. So awak tekan. So awak akan dapat 31.07. So bermaksud tahun yang selepas tahun ke-31 barulah nilai itu, nilai susut motor itu dia kurang daripada 450. So maknanya tahun ke berapa? So tahun yang ke-32. Dia mesti selepas tahun itu ataupun sebelum tahun itu. Kalau dia kata less than, sebelum tahun 31, maknanya tahun ke-30. Kalau dia kata selepas tahun ke-31, maknanya tahun 32. Itu je. Okay, so inilah cara dia kalau melibatkan interest. Okay, terutamanya dalam consumer mathematics lah, ataupun yang melibatkan power. So daripada power dan inequalities, kalau power dan inequalities susahlah kita nak selesaikan. So kita perlu bantuan log. Baik, next soalan. So kita tengoklah soalan ni apa dia punya mathematical statement dia, kan, daripada ayat bahasa kepada ayat matematik. So in the diagram below, A, B, C, D and E, F, G, H are rectangles given EF square root 3. So kita tengoklah dalam gambar ajar ni ada tak dia bagi tahu square root 3? Tak ada. So kita labelkan. So panjang EF, so iaitu square root 3, and panjang EH square root 2. Okey, kemudian dia kata given the area of the shaded region is K times square root 6 cm squared.
find the value of K. So dia kata area of shaded region. So kita nak fahamkan konteks dulu. Kita bagi tahu lah area shaded, okey, adalah area ABCD, kan, area segitiga yang segi empat yang besar tolak dengan area segi empat yang kecil, iaitu EFGH. Ni maksudnya kita nak fahamkan dalam bentuk matematik. Okey, so area shaded dah diberi belum? Dah, yang ni nilai dia, iaitu K darab square root 6. So K darab square root 6 sama dengan, so area of ABCD. So kita kena faham area itu apa? Area adalah hasil darab panjang darab lebar. Okey, so ABCD panjang kita square root 27, lebar kita adalah square root 8. So square root 27 darab square root 8 tolak dengan area untuk EFGH, iaitu square root 3 darab square root 2. So dalam problem solving ini dia melibatkan root pula. Okay, so kalau root kita kena ingat balik lah macam mana, apa law of set yang kita nak apply. Okay, so dekat kiri ni maintain K darab square root 6, and then apa jadi bila mana square root nombor darab dengan square root nombor, dalam apa, nombor dekat dalam square root itu boleh didarabkan. So 27 darab 8 kita akan dapat 216. So tolak dengan square root 3 darab square root 2. So 3 darab 2 dapatlah 6. So square root 6. Okay, so dah settle lah kat sini. Yang ni bracket ni boleh padam. Okay, alright. Okay, so daripada sini kita kena kenal pasti apa yang kita boleh apply, apa yang kita boleh analyze. Okay, kita tengok sebelah kiri kita K darab square root 6, sebelah kanan kita ada square root 216 tolak dengan square root 6. Oh, belah kiri dengan belah kanan ada square root 6 lah. Why not? Belah kanan itu kita cuba permudahkan yang 216 supaya ada square root 6. So kita keluarkan 6. So 216 bahagi 6 dapat tak nombor bulat? Cuba tekan. 216 bahagi 6. 36. Ya, kita dapat 36. So kita apply pengasingan. So kita akan bagi tahu 216 ini adalah 36 darab 6 tolak dengan square root 6. So K times square root 6 over, so memandangkan hasil darab dalam set kita boleh asingkan. So kita akan dapat square root 36 times square root 6 minus square root 6. Ini dalam satu kurungan lah, square root 36 darab square root 6 ni. And then K times square root 6 sama dengan square root 36, kita boleh selesaikan, kita dapat 6 lah. So 6 darab square root 6 dapatlah 6 square root 6 tolak dengan square root 6. Okay, and then kita ingat balik bila mana ni square root 6 dekat belah kanan kita ni ada dua term 6 set 6 tolak dengan set 6. So bila mana kedua-dua term itu ada set yang sama, so kita andaikan itu adalah algebra, andaikan itu adalah unknown A, so 6A tolak A, apa jadi? 6A tolak A, kita akan dapat 5A. So kita akan dapat K times set 6 sama dengan 5 set 6. Okay, 6 square root 6 tolak dengan square root 6, kita dapat 5 square root 6. So kita tengoklah sebelah kiri K square root 6, sebelah kanan 5 square root 6. So apa yang kita buat? Kita buat comparison. Sebabkan dia menggunakan set yang sama, maka K bersamaan dengan 5. Kat sini nak bagi nampak K sama dengan 5.